Ustaz, tidak dapat diteruskan lagi. Mungkin ada sebab-sebabnya, maka saya sambunglah. Kita bermula daripada bab ikhlas. Dan insyaAllah bab ikhlas ni masih diteruskan lagi. Sebab hari itu baru perbahasan yang pertama. Maka dalam kitab ni ada lagi tentang ikhlas, hadis-hadis yang berkaitan dengan ikhlas. Tuan-tuan dirahmati Allah. Baik. Disebutkan pada nota kaki yang ketiga, muka surat yang kedua, bab ikhlas. Disebutkan Abu Abdullah, nama sebenarnya Jabir bin Abdullah Al-Ansari melaporkan, semasa perang Tabuk, kami berada bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan, percayalah, di Madinah sana ada beberapa orang lelaki yang sentiasa ada bersama-sama saudara sekalian. Sama ada saudara sedang dalam perjalanan ataupun sedang menyeberangi lembah. Mereka terpaksa tinggal kerana sakit. Dalam rekod yang lain, Nabi Muhammad SAW menjelaskan mereka semua berkongsi pahala. Dalam satu perang, Nabi SAW mengatakan mereka berkongsi pahala. Sebab niat mereka nak pergi perang. Akibat sakit, mereka tidak dapat berperang. Sebagai mudah contohnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, pagi ini kita ada kuliah. Kita ada Yasin Mubin. Yasin Mubin. Tapi kita nak hadir disebabkan ada, orang kata apa, sebagai satu perkara yang terpaksa menghalang perbuatan tersebut. Maknanya mungkin sakit, mungkin ada urusan ustaz yang perlu, maka kata Nabi SAW, beliau juga turut mendapat pahala seperti mereka. Ini adalah satu kelebihan yang ada pada umat Nabi SAW. Niat saja dapat pahala. Niat nak buat buruk belum tentu dapat pahala. Tapi niat yang baik, insya-Allah akan dapat pahala. Sebab apa? Tuan-tuan hadirin yang dikasihi oleh Allah SWT. Sebab niat ni penting. Seperti mana yang saya sebut tadi tentang ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Maka dia tak dapat hadir perang tu. Tapi Nabi SAW kata apa? Mereka semua berkongsi pahala dengan kamu semua. Sebab niat cuma sakit tak dapat. Mereka perang Tabuk ketika itu. Wallahu a'lam. Maka hari ini biban dirahmati Allah, berniat saja dapat pahala. Kalau hari ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab kadang-kadang kita fikir ada satu benda, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam perjalanan hidup kita, kadang tak semua kita mampu buat. Cuma kita mampu niat saja. Bila kita mampu niat itu pun dah cukup baik. Tapi jangan hanya sekadar niat. Teruskan dengan perbuatan yang sekali. InsyaAllah. Tuan-tuan dirahmati Allah. Macam contoh, kita niat nak berkahwin. Dapat dah pahala niat nak berkahwin. Tapi belum tentu sampai niat untuk berkahwin tu dah ada. Cuma kahwin itu belum. Sebab tu bila Nabi SAW sebut, bila kahwin menyempurnakan sebahagian daripada iman. Cuma kahwin ni ibu-ibu yang dirahmati Allah dan ayah-ayah yang saya kasihi, mesti ada ilmu. Okay? Kita nak kahwin ni bukan suka-suka kahwin saja. Kita mesti ada ilmu. Sebab hari ni statistik penceraian banyak. Banyak berlaku penceraian. Sebab tu kena sentiasa belajar dan terus belajar. Dalam perkahwinan ni kena ada satu sifat, iaitu sabar, menghargai dan bersyukur Allah Ta'ala berikan pasangan kepada kita. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Okay, baik. Kita masuk pada nota kaki yang keempat. Abu Yazid, nama sebenarnya Ma'an bin Yazid bin Akhnas berkata, ayah saya iaitu Yazid bersedekah beberapa dinar. Wang-wang itu diletakkan di tepi seseorang yang berada di dalam masjid. Kemudian saya datang dan mengambil wang-wang itu. Lalu saya pergi bertemu dengan ayah saya dengan membawa wang-wang itu. Kata ayah saya, demi Allah, sedekah itu bukan aku niatkan untuk kamu. Saya kemudiannya berjumpa Nabi SAW dan mengadukan perkara tersebut. Kata beliau, wahai Yazid, kamu mendapat apa yang kamu sudah niatkan. Wahai Ma'an, kamu mendapat apa yang kamu ambil. Direkodkan oleh Bukhari. Wallahu a'lam. Tuan, makanya Ma'an bin Yazid ni berkata, ayah dia bernama Yazid letak duit tu dekat sebelah orang dalam satu masjid. Kemudian saya datang mengambil wang-wang itu. Anak dia ambil balik. Dan demi Allah, sedekah itu bukan aku niatkan untuk kamu. Saya kemudian pergi berjumpa Nabi, dia mengadu.
Wahai Yazid, kamu mendapat apa yang kamu sudah niatkan. Wahai Ma'an, kamu mendapat apa yang kamu ambil. Anak dia ambil daripada ayah dia sedekah tadi. Walaupun duit tu, dia ambil anak dia semula, tak sampai kepada orang yang memerlukan tadi, tapi niat ayahnya tadi telah dapat digunakan untuk kebaikan. Walaupun akhirnya anak dia tu pergi ambil balik. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu karalah, satu benda yang kadang-kadang yalah, kadang contohnya Ustaz, saya dah buat tapi tak tahulah sampai tak sampai. Contohnya kita buat sesuatu di luar negara. Contoh buat satu wakaf telaga ke Ustaz, kata orang kena tipu, kata orang kita bahagian kita dah lepas. Sebab niat kita dah lepas. Bukan bermakna kena ada benda tu. Tapi kalau kena ada benda tu, nampak kejujuran bagi orang yang buat. Tapi Ustaz, saya buat. Tapi benda tu macam tak nampak lah Ustaz. Sampai tak sampai tu Ustaz. Apa yang kita buat tu dah sampai. Benda tu ada tak ada, itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Kalau dia menipu, dia jawab dengan Allah Ta'ala. Faham? Niat tu dah mencukupkan segala perbuatan kita. Tapi kalau perbuatan tu dizakhirkan dengan adanya benda tu lebih baik. Kadang-kadang kan kita buat benda ni, kadang ada benda tak jadi. Tapi niat tu dah ada. Cukup memadai. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Contohnya ibu-ibu. Mungkin kejadian ni tak pernah berlaku pada ibu-ibu. Contoh kan, kita ibadah korban. Kan? Pada malam tu, lembu sampai. Tiba-tiba lembu tu tercekik mati. Tercekik mati, tak dapat buat korban. Adakah kita dapat pahala? Dah dapat pahala. Walaupun duit yang dikembalikan oleh pihak masjid ataupun surau. Jelas? Sebab apa? Niat kita tadi. Kan Allah sebut dalam surah Al-Hajj, bukanlah yang sampai itu daging ataupun darah. Yang sampai kepada kamu adalah takwa. Niat kamu itu penting. Menyembelih binatang pada raya korban ni untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka menjadikan diri kita sebagai orang yang betul-betul istiqamah dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan kebaikan. Ini yang kita nak sebut ni. Maknanya bukanlah perkara tu kita buat, kita nak nampak dari penilaiannya. Tetapi semakin kita dekat dengan Allah Ta'ala. Bila kita sedekah, semakin dekat. Bila kita salat, semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Semakin kita zikir, semakin dekat. Semakin kita buat baik, kita semakin dekat. Hubungan kita akan semakin dekat bila mana kita buat baik kerana Allah. Tapi kan, wallahu alam lah. Mungkin Bonda Nun sendiri ada pengalaman. Kadang kita solat, tapi hubungan kita tak dekat dengan Allah Ta'ala. Kita sedekah, tapi kita rasa sedekah tu tak mendatangkan ketenangan. Kita berzikir, hanya sekadar ungkapan di mulut, tapi hati kita tak merasa apa-apa. Bermakna di sini ada satu something benda yang perlu kita ingatkan semua. Supaya kita berniat itu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebab tu, kalau perasaan itu dibuat kerana Allah, timbul perasaan hubbun. Hubbun ni cinta. Kalau kita cinta seseorang, do you love me? Do you will marry me? Do you love me? I really, really love you. Ni nak sebut ni. Ibn rahmati Allah. Keadaan contohnya. Kalau kita cintakan seseorang, bila kita berjanji pukul 2 ataupun 3 pagi, kita bangun. Tetapi kenapa kita bangun? Sebab diri kita telah ditenggelami dengan perasaan cinta. Tapi bila kita cinta kepada Allah, zikir yang kita baca tak rasa puas. Patut ada orang tanya saya, Ustaz, kenapa ada orang boleh zikir 150,000 kali? Kenapa ada orang boleh zikir 170 kali, 170,000 sampai 200,000? Ada orang zikir daripada 1:30 pagi sampai subuh pagi. Agak-agaknya, kenapa Ustaz? Sebab hubun. Niat itu kerana Allah, setelah itu merasai nikmat dalam perbuatan, maka ia melahirkan hubun. Hubun ni bahasa Arab, cinta. Kita kalau tak cinta, maka kita tak suka buat perkara tu. Tapi kalau kita cinta, kita suka buat perkara tu dan nikmati perkara tu. Kita ada yang tak cinta, kita buat. Tapi tak ada perasaan cinta. Maka di situlah kedatangannya sifat ikhlas. Bila merasai cinta, nikmat dalam perbuatan,
dan merasai seronok dalam melakukan perbuatan, itulah namanya sifat ikhlas. Datang ikhlas tu. Orang nampak tak nampak dibuat. Sebab apa? Rasa seronok. Bukan nak tengok orang pandang, tapi rasa seronok, rasa nikmat bila ada cinta, bila ada nikmat, melakukan sesuatu amal perbuatan. Cuba bayangkan, orang yang mampu bangun sepertiga malam. Dia kata apa? Ada satu orang ulama. Mungkin ini antara satu kata-kata. Jangan katakan engkau mencintai Allah sekiranya tahajud pun kau tidak bangkit pada sepertiga malam. Faham jelas? Jangan kau mengatakan cinta kepada Allah sedangkan tahajud pun kau tak bangkit pada saat itu. Kalau orang yang bangun tahajud ni, Mak, waktu tahajud ni bukan waktu yang mudah untuk bangkit. Maksud dia apa, Mak? Contoh, Mak, kenapa kita bangkit pada waktu sepertiga malam? Sebab apa? Ada perasaan keinginan. Ada perasaan cinta. Bila ada perasaan cinta, Allah nak berdating dengan Allah Ta'ala. Nak berkhalwat dengan Allah Ta'ala pada sepertiga malam, orang lain. Cinta ni tak boleh dibuat orang lain. Melainkan orang tertentu saja boleh buat. Bangun sepertiga malam, dia buat tahajud saat orang lain tidur. Kita boleh katakan, kenapa kita saat waktu tidur, tapi kita korbankan tidur tu untuk sesuatu. Bermakna kita sedang merasai perasaan cinta. Kita sanggup korbankan penat kita, korbankan waktu rehat kita sebab cinta kepada seseorang. Tetapi kita korbankan tidur kita untuk siapa? Untuk cinta kita pada Allah. Pada sepertiga malam. Besarnya, luasnya cinta kita kepada Allah Ta'ala. Sebab tu orang yang cinta kepada Allah, insyaAllah sepertiga malam adalah waktu terbaik, adalah pertemuannya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Baik. Dia sambung lagi. Jelas tak? Ke kurang jelas? Benda non mungkin kurang jelas ke tak jelas? Ya, jelas Ustaz. Jelas. Jelas lah. Kalau tak jelas kita ulang daripada Assalamualaikum. Bukan kan? InsyaAllah. Wallahu a'lam. Dah jelas. Baik-baik. Abu Ishaq, nama sebenarnya Sa'ad bin Abu Waqqas. Sa'ad bin Abu Waqqas ni sahabat Nabi. Tentang namanya Abu Ishaq. Juga dikenali sebagai Malik bin Wahib bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Qurazi Al-Zuhri. Melaporkan pada tahun haji perpisahan Nabi Muhammad datang menziarahi saya sebab saya sakit waktu itu. Saya berkata kepada Nabi Muhammad, wahai utusan Allah, Tuan lihatlah sendiri, penyakit saya ini sudah sampai begini. Dia kata pada tahun haji perpisahan Nabi Muhammad datang menziarahi saya sebab saya sakit waktu itu. Saya berkata kepada Nabi Muhammad, wahai utusan Allah, Tuan lihatlah sendiri, penyakit saya ini sudah sampai begini. Saya mempunyai harta dan saya hanya mempunyai seorang anak perempuan sebagai waris saya. Adakah saya dibenarkan bersedekah sebanyak 2/3 harta itu kepada orang lain? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak dibenarkan. Saya bertanya lagi, sekiranya separuh harta saya, Nabi Muhammad kata tidak dibenarkan juga. Saya bertanya lagi, sekiranya 1/3 bagaimana? Lalu dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, ya, 1/3 boleh. 1/3 itu sudah pun banyak. Okey, Ibu, dalam bab infak, kita jangan infak sampai kita fakir. Faham? Faham. Kita dalam berinfak, jangan sampai kita fakir. Berinfak ni perlu. Contoh, saya pun tak pastilah. Tapi setahu saya setiap NGO seperti SPAK ataupun NGO lain, dia akan ada sumbangan untuk program-program kuliah. Okey? Baik. Maknanya, bila bersedekah ni, jangan sampai kita miskin. Maknanya bersedekah tu boleh, sebab sedekah ini bukan hanya keutamaan kepada orang lain, tetapi sedekah utama adalah pada ahli keluarga. Sebagai contoh, ya, seorang sahabat datang pada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku ada 1 dinar. Maka Nabi SAW sebut, belanjakan untuk dirimu. Ia juga satu sedekah. Tapi ya Rasulullah, aku ada lagi 1 dinar. Maka berikan kepada isteri kamu.
Maka ya Rasulullah, aku ada satu lagi dinar. Maka Nabi kata, berikanlah kepada anak-anakmu. Maka kata Nabi kata seorang sahabat lagi, ya Rasulullah, aku ada lagi satu dinar. Maka kata Nabi SAW, engkau lebih mengetahui yang terbaik untuk kau bagi kepada siapa. Maknanya di sini tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Ketika mana Sa'ad Abi Waqqas, dia dah sakit, dia ada harta, dia ada anak perempuan seorang. Dia nak bagi 2/3, tu banyak sangat. Dia nak bagi separuh, lagi banyak. Dan pada masa yang sama, dia nak bagi 2/3, lagi satu nak separuh. Nabi kata jangan, 1/3 sudah memadai. Maka dalam bersedekah, jangan sampai semua harta kita. Mesti ada guna pakai. Sebab kita ada waris. Sebab kita ada orang yang di belakang kita setelah kita meninggal dunia. Ini kita nak sebutlah. Tuan rahmati Allah. Maka bila ditanya, aku berikan 1/3 daripada harta. Maka Nabi kata, 1/3 itu sudah banyak. Percayalah saudara, percayalah apabila saudara meninggalkan waris dalam keadaan kaya raya, itu lebih baik daripada saudara meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta bantuan orang lain. Baik. Di sini jelas. Okey. Ada orang sebut, Ustaz, rezeki anak-anak. Macam Bonda Nun ada anak ramai ke? Berapa orang anak kita? Anak kita anak Bonda Nun? 5 Ustaz, 4 lelaki, seorang perempuan. Oh, semua dah besar lah. Semua dah kahwin lah. Tak ada, masih belajar lagi. IPT. Okey, baik. Kita dalam hidup kita, ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, kita ajal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Okey? Tak semua orang mempunyai harta. Dan kita sebagai manusia telah ditetapkan bagi kita rezeki 4 bulan dalam kandungan ibu kita. Ya? Tapi sebagai yang memimpin keluarga, sebagai yang memimpin keluarga, pastikan kita ni ialah siapa tak nak hidup lama. Semua orang nak hidup lama. Kan? Semua orang nak hidup lama, kita semua orang nak jadi, kalau boleh nak biar anak-anak kita, macam tadi Bonda Nur sebut, anak dia masih sekolah. Kalau boleh lah, kita nak minta, kalau boleh anak-anak kita dah kahwin, anak-anak kita dah ada kehidupan, dah ada orang jaga dia, maka kita lepaskan dia. So kita pun kalau nak meninggal pun, maknanya mereka dah sedia ada. Cuma bayangkan, kalau kita meninggal seorang lelaki, pada masa sama kita meninggalkan anak yang kecil, isteri yang tidak bekerja. Maka Nabi tegur Sa'ad bin Waqqas, Abi Waqqas, jangan bagi semua harta. Sebab besok kalau kita meninggal, harta-harta itu menjadi bahagian kepada anak-anak kita melalui faraid. Isteri dapat berapa, anak-anak tak dapat berapa. Macam satu konsep yang mudah pada masa kini dipanggil sebagai hibah. Hibah takaful. Yang biasa orang buat sekarang, bayar sebulan dalam RM80. Kalau dia meninggal, pewaris dapat dalam RM100,000. Hibah, dia tak boleh faraid sebab dia hadiah. Yang ada faraid adalah harta benda kita. Okey, dalam bab faraid ni, harta benda ni termasuk seluar, baju, bukan hanya pada duit kereta rumah. Baju kita, kan Bonda Nun dia ada tudung, dia ada jubah dia, itu semua dianggap sebagai pusaka. Kalau nak memberi mesti bincang dengan pewaris. Kalau nak menjual mesti berbincang dengan pewaris. Dia dianggap sebagai pusaka dan tak boleh suka-suka kita ambil. Okay, faham? Okay? Sebab tu bila kita tinggal, sebab tu Nabi tegur Sa'ad, jangan tinggalkan keluarga kita dalam keadaan miskin dan meminta-minta. Lebih baik tinggalkan dalam keadaan mereka itu mempunyai serba-serbi. Dia kata apa? Apabila saudara meninggalkan waris saudara keadaan kaya raya, itu lebih baik daripada saudara meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Lebih elok. Jangan tinggalkan anak-anak beranak kita dalam, tetapi jelah tak semua orang ada rezeki yang banyak. Boleh tinggalkan harta, tetapi jangan tinggalkan. Cuma pesan saya, selain meninggalkan harta, jangan lupa tinggalkan agama untuk anak-anak kita. Sebab anak-anak kita ni perlukan agama. Sebab kalau tinggalkan harta, tiada agama, harta tu boleh menyebabkan mereka bermusuhan. Harta tu boleh menyebabkan
mereka itu putus silaturahim. Harta tu boleh menyebabkan mereka menjadi seorang yang angkuh dan sombong. Ada kalanya saling berbunuh-bunuhan, benci-bencian sebab harta. Sebab tu jangan tinggalkan saja harta, tetapi tinggalkan anak-anak kita dengan agama. Harta tidak boleh menjaga mereka, tetapi agama boleh menjaga mereka. Hari ni berapa ramai adik-beradik yang tak bertahun-tahun tak bertegur sapa sebabkan harta. Harta peninggalan ayah. Bukan tak boleh ditinggalkan, tetapi janganlah peninggalan itu menyebabkan permusuhan di antara anak-anak kita. Sebab tu kena jadikan agama sebagai matlamat utama. Harta yang paling beruntung sekali adalah agama. Harta yang paling sungguh perlu ditinggalkan adalah ilmu agama. Kalau tak ada rosak, sekalipun harta yang banyak belum menjamin bahagia. Tetapi yang menjamin bahagia, hidup cara beragama. Okey? Baik. Setelah itu tuan-tuan, percayalah. Nampak? Kata Nabi SAW, jangan minta-minta, jangan tinggalkan waris-waris saudara dalam keadaan minta-minta. Tak boleh. Kalau boleh, kita pun tak suka. Dan Nabi sebut, memberi itu lebih baik daripada meminta-minta. Percayalah bagi setiap nafkah yang saudara niatkan kerana Allah. Okey? Ni saya sebut tadi. Kita bagi nafkah pada isteri bukan sebab dia isteri. Sebab Allah sebut dah, nafkah bagi orang perempuan tu ada. Maka kita bagi kerana Allah. Ni yang ada duit sikit. Contohlah, ni yang saya sebut bonda non sebab saya tahu nama bonda non je, bonda lain tak tahu nak sebut. Contohnya begitu. Kita bagi nafkah pada isteri kita tapi niat biar kerana Allah. Lepas tu saudara memberi, saudara diberi pahala. Makanya saat sahabat diberikan pahala, termasuklah makanan yang diberikan kepada isteri. Setiap suapan, setiap makanan yang masuk ke mulut anak kita, setiap suapan yang masuk ke dalam isteri kita, itu semua menjadi satu sedekah buat kita. Sebab tu kalau nak bersedekah, jangan pandang jauh. Kadang kita pandang jauh-jauh, tapi depan rumah kita tak ada yang makan. Susah. Apa kita kata? Nasi pun tak ada, telur pun tak ada, banyak benda tak ada. Tapi kita pergi cari jauh-jauh, mana orang kita? Tak boleh. Kita mesti jadi orang yang dekat dulu. Isteri kita, lepas tu anak kita. Wallahu a'lam. Nampak? Semua tu jadi sedekah. Bukan makna kita kena sedekah pada orang lain, tak. Bagi ke isteri kita sedekah. Bagi ke anak-anak kita sedekah. InsyaAllah. Tapi Ustaz, adakah keutamaan untuk bagi mak ayah kita duit? Baik. Dalam nafkah, keutamaan adalah isteri dan anak-anak. Setelah itu, kita nak bagi siapa pun tak ada masalah. Tapi kalau kamu nak senang, kamu nak kaya, berikanlah duit itu ataupun sedikit rezeki kamu kepada orang tua kamu selagi ia masih hidup. Jangan kedekut. Orang tua ni dia bukan nak banyak, cukup-cukup lepas makan pun tak apa. Orang tua ni dia bukan nak duit sangat. Ingat dia pun dah cukup dah. Kan? Kalau kita ada senang-senang datang ni kan nak cuti sekolah ni kan. Datanglah rumah-rumah. Rumah orang tua kita ke ziarah balik kampung, bawa dia apam balik. Bawa dia buah manggis, bawa dia buah buah mengkudu. Mengkudu mana boleh makan? Buah dokong. Buah dokong, buah langsat. Senangkan hati orang tua, insya-Allah senang rezeki kita. Susahkan hati orang tua, kecilkan hati orang tua, susah rezeki kita. Wallahu a'lam. Dan pula buah mengkudu mana boleh makan? Mengkudu tu orang biasa buat daunnya, bondanonnya, buat tungku badan dengan daun mengkudu. Kata orang tua lah, hak siapa pantang, ambil daun mengkudu. Daun mengkudu tu buat tuam badan. Elok keluar angin. Wallahu a'lam. Jelas nak? Baik. Seterusnya, Sa'ad terus tanya pada Nabi lagi. Adakah saya akan ditinggalkan di Mekah apabila sahabat-sahabat saya pulang ke Madinah? Nabi Muhammad SAW, percayalah, saudara tidak ditinggalkan. Saudara melakukan sesuatu semata-mata kerana Allah. Dan saudara mendapat status yang lebih tinggi. Darjat yang tinggi adalah bila kita melaksanakan sesuatu kerana Allah. Sebab tu hari ni kita nak perbaiki niat kita. Selalu kan kita sebut, ya Ustaz, bila tahun baru ni nak memperbaiki niat. Maka antak memperbaiki azam. Azam kita hari ni nak jadi orang ikhlas.
Pucuk mengkudu buat otak. Tak tahulah saya macam-macam minum. Maknanya nak sebut hari ni apa? Supaya kita ni jadi orang yang hati kita ni bersih daripada sifat-sifat pujian manusia, mengharap penghargaan manusia. Satu benda yang kita kena berazam pada hari ni nak masuk tahun baru tak lama lagi dalam 15 hari ni adalah membuang sifat-sifat mahmudah, mazmumah, masukkan sifat mahmudah. Jadikan kita orang yang ikhlas. Kerana Nabi SAW sebut, kalau melakukan semata-mata kerana Allah, darjat kita lebih tinggi di sisinya. Berbanding dengan orang yang bersedekah RM1,000, berbanding orang yang bersedekah RM80,000, tapi bukan kerana Allah, tetap nilainya rendah di sisi Allah Ta'ala. Tapi kalau orang tu bersedekah hatta RM2, hatta RM5, tetap juga akan menjadi darjatnya tinggi asbab kerana Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nampak? Kata Nabi SAW, barangkali sekalipun saudara ditinggalkan, nanti akan ada golongan yang mendapat manfaat daripada hidup saudara. Dan ada golongan yang mendapat bahaya. Ya Allah, sempurnakanlah pahala untuk sahabatku dalam hijrah mereka. Janganlah engkau terbalikkan hati mereka. Sungguh yang miskin adalah Sa'ad bin Khawlah. Nabi Muhammad berasa kasihan kepada Sa'ad kerana beliau meninggal dunia di Mekah. Sa'ad bin Khawlah orang yang miskin. Kalau baca dalam kitab sirah, bahawasanya Abu Sa'id Al-Khudri bukan orang yang kaya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bukan orang yang kaya. Tetapi iman mereka luar biasa. Sebab itu tuan-tuan, biarlah kita meninggalkan ahli keluarga kita dalam keadaan berharta. Itu saja. Tak banyak tak apa, yang penting ada. Kena pula anak-anak kecil kan. Tetapi kalau anak besar lain ceritanya. Ya? Anak-anak besar ni lain ceritanya. Wallahu a'lam. Jelas dah ibu bantu rahmati Allah. Batu hari ni, kalau hari ni kita ada harta. Contohnya ibu-ibu, kalau kita sebelum kita meninggal ni, kita dah tukar dah nama kereta anak kita. Nama kereta contoh kita beli kereta, sebelum kita meninggal ni kita dah tukar dah nama anak kita siap-siap. Maka dia bukan faraid. Contoh kan, kita ada emas kat rantai, emas dekat leher kita, kita bagi siap-siap dah kat anak kita sebelum meninggal. Ya, mama hadiahkan untuk anak perempuan. Anak perempuan dia ada 2. Dia hadiahkan kepada anak perempuan dia. Bila dia hadiahkan kepada anak perempuannya, maka kalau dia meninggal, dia tak jadi pusaka. Sebab dia dah bagi siap-siap dah. Contoh duit kan, duit dia transfer dah. Ni duit mak bagi kat engkau ni seorang RM50,000. Maknanya pindahan hak milik tu berlaku. Maka kalau dia meninggal, tak menjadi harta pusaka. Faham? Sebab itu kita boleh memindahkan, tapi kita tak tahu bila kita mati. Itu masalah dia. Tapi bila kita tak pindahkan, tiba-tiba kita meninggal, maka ia menjadi harta pusaka. Wallahu a'lam. Macam tanah lah, tanah. Tanah, abah kita ada tanah. Tapi dia tukar nama siap-siap dah. Bila dia tukar nama siap-siap, dia dah bagi siap-siap, maka tak jadi faraid. Sebab harta tu dah tukar milik pada kita. Wallahu a'lam. Baik, Nur Adila. Assalamualaikum Ustaz. Mengenai emas tadi, kita bagi masa hidup. Jadi boleh tak kita bagi tahu dia, kita serahkan pada dia. Jadi semua tahulah, anak-anak yang lain semua tahu. Maknanya kita bagi tiap-tiap anak kan. Kemudian kita bagi tahu kita guna sementara kita masih hidup, kita guna emas tu. Jadi bila kita dah tak ada, baru mereka ambil lah emas tu. Boleh Ustaz? Sebab masa tu pemilik ni masih mak lagi. Macam mana? Pemilik tu masih mak lagi. Emas lagi? Mak memakai emas lagi. Maknanya kalau pemilik tu masih mak lagi, mak pakai lagi, mak kata pakai mulut, tak boleh. Sebab mak masih berhajat nak memakainya. Oh, maknanya kita tak perlu pakai lah. Sebab macam emas ni dia tak boleh main tukar-tukar nama. Mak faham, kereta lain, rumah lain. Maknanya kalau mak ada emas tu, kalau mak rasa nak bagi pada anak perempuan mak kan,
Kalau pakai kejap tak apalah, mak pakai kejap boleh. Tapi bila buka tu bagi balik lah. Tapi kalau boleh memberi tu terus memberilah. Tak boleh kita beri teruslah. sebenarnya kita beri. Maksudnya saya bagi tiap-tiap anak lah, anak lelaki pun bagi, anak perempuan pun bagi. Jadi anak lelaki tu untuk isteri dia lah, macam tu. Isteri dia lah. Tapi macam anak perempuan tu mak cakap, contoh anak perempuan mak dia bagi. Mak bagi kat mak. Tapi kata tak apalah mak pakai. Itu tak apa. Kalau dia yang mana atas keredaan dia lah. Tapi dia bagi pinjam. Makna hak milik tu tetap pada, dia bergantung pada lafaz kita, niat kita. Oh, niat. Yang penting jadi makna penyerahan mutlak tu pada anak kita. Ni memang mak bagi korang je, mak tak nak pakai dah semua. Mak dah tua, tapi kita jangan minta mak nak pakai boleh tak sekejap-sekejap. Tak boleh. Sebab hak milik tu dah bertukar tangan. Oh, macam tu. Sebenarnya kalau mak kan pakai, kecuali anak itu kita kata apa? Kalau mak nak pakai, pakailah dulu. Tapi saya punya lah, bukan mak punya. Mana adik-beradik tahu, dia bagi pinjam, maknanya pinjam pakai je. Kalau kita bagi tahu kita nak pinjam boleh. Maksud kita dah serah, okey. Tiap-tiap seorang kita dah serahkan. Kemudian ada yang, bukanlah semua saya pakai. Maknanya ada satu dua yang kita masih nak pakai. Jadi kita minta izin. Kalau masih mak pakai, mak tak payah bagi. Bagi yang mana mak nak bagi je. Habis tu betul dah jadi faraid lah, Ustaz. Jadilah. Kalau contoh ada persetujuan untuk bagi je lah. Contoh emas tu ada dekat mak tu dalam 3 gram ke apa, jual lah. Bagi sama rata, selesai. Tak susah, tapi dia contoh sepakat adik-beradik tu lain cerita. Sepakat, dia kata tak apalah, ini dia peninggalan arwah mak, sepakat, kau ambil lah anak adik perempuan ni, ambil lah, ni je mak tinggal untuk kau sebagai kenangan, pun boleh. Tapi kalau dia nak jual, dia kena minta izin. Faham tak? Contoh, faham? Ya. Wallahu a'lam. Jelas makna? Terima kasih. Ustaz. Allah, belum lagi tanya soalan ni. Makcik nak tanya boleh tak Ustaz? Ustaz, Bonda Nun, boleh kau nak tiba ada tanya soalan ni? Nak tanya macam ni, kalau Boleh. ada barang kemas, jadi anak yang bila duduk dengan kita tu, kita bagi, yang tak duduk dengan kita tu kita bagi, tapi yang duduk dengan kita tu kita lebihkan sikit, boleh tak Ustaz? Saat hidup Yang memberi kita. Saat hidup memberi tak ada masalah. Ya. Oh, tak ada masalah. Dalam hidup ni mak, jangan kita membeza-bezakan, bahaya mak. Nanti walaupun sekarang kata okey, nanti takut mak tak ada, tak okey. Oh ya ke? Tapi saya dah cakap lah dengan anak saya yang perempuan, kata yang ni mak bagi kat ni sebab dia kan yang jaga mak, tapi bahagian yang lain tu adalah untuk awak semua. Dah bagi siap-siap dah Ustaz. Saya pun takut juga kan. Jadi takut Kalau besok. dah bagi siap-siap okey lah, no problem. Okey. Tapi kalau anak lelaki tu, kalau kita cakap kat dia, mak dah bagi ni sekian, jadi anak lelaki kan tak perlu barang kemas kan? Boleh ke macam tu Ustaz? Boleh, barang kemas tu bukan untuk dipakai. Kita kena cakap lah dengan anak lelaki tu kan, anak lelaki. Dia kalau dia dapat, maknanya dia boleh jual ataupun dia bagi isteri dia pakai. Oh, kena itu jugalah. Kena bagi ada jugalah dengan anak lelaki kan. Kalau pembahagian faraid, semua kena dapat. Tapi kalau mak bagi hidup dah, waktu mak hidup dah, ni mak bagi dah. Tapi mak hidup, itu buruk siku nama dia. Masuk saat nanti, masuk makciknya, jadi macam Ustaz kata, makcik tak faham sangat. Kita bagi ke anak kita, tapi kita kena minta izin ya kalau kita nak pakai dengan dia. Nak pakai untuk kita ke, untuk raya ke. Dia punya tu mutlak dia. Tapi kena minta izin. Sebab pemilik dia. Ya, insyaAllah. Kalau minta dia nak pinjam sekejap boleh. Tapi hak milik tu dah tukar kekal lah. Kena minta izin dengan dia lah maksudnya. Cuma mudahnya ni lah mak. Kalau rasa nak pakai je lah. Kalau meninggal besok, buat faraid. Selesai. Okey. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Kalau kita bagi-bagi ni mak, nanti kalau nak minta-minta kita yang malu nanti.
Yelah, itulah tak ada gamak nak minta kan. Mak nak minta. Aku dah bagi minta balik. Elok dia. Walaupun Pandai-pandai. pakai untuk sementara. Hari raya ke pagi. Okey, Bila Ustaz. kita minta tu, pandai-pandailah anak-anak kita. Wallah. Awal betul benda lagi habis. Tajuk. Tak, saya kan suami pun dah tak ada. Jadi bukannya ada banyak ustaz. Tapi saya bagikan, takut besok kan saya tak ada nanti. Saya bagi siang senang lah ustaz. Masa hidup ni senang. Iyalah, betul-betul. Yang mana bagi susu, alah kita tak payah pakai emas sangat nama. Kita Kalau dah tak ada pun tak apalah. Kita bukannya berjalan pun. Nak berjalan pun dah tak boleh pakai wheelchair. Senang. Kita dapat usia ni mak. Bukannya orang tengok pun mak. Tak ada orang tengok pun. Sekarang dah tua-tua macam ni, tak ada benda pun dah teringin nak pakai, nak ni beli ke apa ke. Kita nak balik pada Tuhan je mak. Kalau mana-mana nak bagi awal, bagi je. Sebab kalau mak besok pula. Kalau tak awal mak macam proses nak pergi mahkamah, naik mahkamah. Itulah siang-siang semua dah ni dah, alhamdulillah lah. Roh ni pun siang lagi. Ya, Bonda Nora ya, silakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, nak tanya tentang nafkah ni, tak mestinya nafkah tu Ustaz, duit aja lah Ustaz. Kejap Bonda Non, minta siapa yang bukakan mic tolong tutup sebab suara tak berapa jelas. Okey dah Ustaz sampai. Okay, silakan Bonda Nora, tak dengar tadi. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, saya nak tanya tentang nafkah ni Ustaz. Ustaz, nafkah ni tentang duit je kan Ustaz. Kebanyakan orang macam gitu. Saya dengar nafkah tu duit, lain tu macam tak ada. Macam itu kadang saya rasa macam pelik pula. Dengar banyak sangat Ustaz kat luar ni, Ustaz macam orang kat luar ni kan. Dia kata nafkah tu bukan baju, duit kan. Jadi saya macam pelik ni, macam apalah Ustaz. Saya kan Okey, nafkah ni adalah keperluan. Contoh kita ada isteri, maka makan minum dia, pakaian dia, tempat tinggal dia, itu asas keperluan bonda. Maknanya itu nafkah lah tu. Makan dia, pakaian dia, lepas tu tempat tinggal, barang-barang mandian dia, tu nafkah lah. Yang disebut tu duit tu apa? Duit tu kalau ada lebih dia bagilah. Yang penting keutamaan tu dia ada. Dah kira nafkah lah juga Ustaz Nafkah lah. Duit tu bukan satu kemestian. Yang penting dia bagi makan, ada pakaian, tempat tinggal, lepas tu barang mandian dia. Itu memang nafkah lah tu. Bagi nafkah. Kita mampu bagi dia makan, tempat tinggal, baju dia, barang mandian itu nafkah lah. Yang duit tu macam mana Ustaz? Kalau ada lebih bagi. Ni abang tak banyak ni, dah beli barang dapur semua, dah beli keperluan cukup untuk kita. Ada sikit abang bagi 100. Bagi je lah. Itu pun dikira nafkah. Contoh kalau bonda suri rumah. Suri rumah bila buat kerja, kita kena bayar isteri kita sebab dia buat kerja. Dia bayar Ustaz. Nanti kata kira macam hamba pula. Bukan. Memang sebab orang perempuan tak wajib buat kerja. Ya. Tetapi bila disuruh oleh suami, maka dia jadi wajib. Cuma kita kena fahamlah suami kita bukannya orang kaya. Dalam rumah tangga kena ada sifat tolak ansur. Kalau kita nak minta bayar sebab kita buat masak, sebab kita basuh kain, sebab kita sediakan bankrupt suami kita, maka kita pun kan situasi suami kita macam mana. So dia beri yang semampu dia boleh. Dan kita sebagai seorang isteri jangan meminta lebih daripada apa yang dia mampu. Dah bersyukur dia bagi tempat tinggal, dia bagi makan minum, dia bagi pakaian sikit-sikit. Janganlah sampai minta emas. Emas tu kan satu keperluan. Kalau dia mampu dia beli, kalau tak mampu tak apa. Yang penting keperluan tu cukup. Nafkah zahir dan batin. Okey, faham? Duit tak semestinya. Kalau ada lebih dia bagi.
Kan kita pun faham suami kita, kalau suami kita tu jenis kaya tak apa. Minta duit pergi spa, minta duit pergi shopping, tak. Ni cukup-cukup je. Makan, minum, pakai kita baju raya tu boleh lah bisa lah 2. Yang ketiga apa? Tempat tinggal, bayar sewa rumah. Lepas tu mandian-mandian tu dia beli, cukup lah tu, dah cukup lah tu nafkah tu. Cuma nafkah zahir, pada batin kena juga. Maksud dia bila bersetubuh. Yang kedua, memberi gurauan pada isteri. Itu daripada segi zahir batin. Kalau kita baca Quran, isteri dengar dipanggil nafkah batin sebab masuk ke dalam badan melalui telinga. Faham? Benda orang. Jelas? Faham. Lagi satu. Kalau misalnya kita buat kerja tu dan sudah tu kalau tahu marah ni, kita ni macam bibi ke gelar pada suami kita, boleh ke Ustaz? Kita tak boleh melakukan sebab tu dalam emosi. Emosi orang perempuan tak boleh cakap kasar dengan seorang suami. Ya, memang betul orang perempuan dia penat. Dia sebab tu saya kata orang perempuan ni penat. Dia penat. Kadang-kadang dia bercakap tu dia tak fikir. Lepas tu sebagai seorang suami dia kena sabarlah. Lepas tu saya kata daripada segi batin tu iaitu berikan keceriaan, cakap yang senang-senang, bagi dia gembira balik-balik rumah, sedaplah saya masak, sedap ni. Maknanya kata-kata tu adalah nafkah batin, menyebabkan penatnya tu hilang. Tapi kalau isteri jenis tak, suami jenis tak memuji, balik-balik makan senyap je, tak terima kasih. Sebab tu datanglah satu emosi yang tidak baik tu saja. Apa jua saja nafkah, kalau sakit pergi bawa mandian dia, baju dia, keperluan makan dia, semua tu kira nafkah. Sakit bawa lah beli ubat, takkan dia nak cari ubat sendiri. Sebab isteri dalam tanggungan kita. Isteri, duit suami, duit isteri. Duit isteri, duit isteri. Sebab tu antara tempat terbaik orang perempuan adalah di rumah, bukan di luar rumah. Kalau seorang lelaki mampu menanggung nafkah zahir dan batin, maka tak wajib bagi seorang perempuan kerja. Kalau suami dia kata jangan kerja, wajib dia taat. Tapi kalau dia mendesak untuk kerja, rezekinya tu tak berkat. Wallahualam. Jelas? Jelas Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, sila Mak Jah. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Mak Jah nak tanya tentang emas jugalah. Mak Jah memang nak bagi anak lah emas-emas tu tapi tak bagi lagi. Tapi ada masih ke tangan Mak Jah lagi. Tapi Mak Jah pakai tu berdosa ke? Tak dosa lah. Mak Jah bukan bagi dia, niat je nak bagi. Niat dia nak bagi. Macam saya lah, niat nak bagi bonda non tudung tapi tak bagi. Tak bagi lagi. Niat je. Contoh. Okey Ustaz faham. Terima kasih. Terima kasih. Niat nak bagi tu dapat pahala dah. Tapi tak bagi. Wallahualam. Ya, bonda Nora dah boleh tutup, nanti tak dengar soal lain. Okey, siapa dah tanya tadi minta tutup speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya nak tanya berkenaan baju-baju peninggalan arwah. Anak-anak kebanyakan perempuan dan ada yang lelaki pun kurus. Jadi arwah ni badan dia agak besar. Jadi apa harus saya buat dengan pakaian yang ditinggalkan tu? Okey, baik. Terima kasih sebab bonda yang bertanya. Dalam bab ni, antara benda yang ditinggalkan dikira sebagai pusaka. Maknanya untuk baju-baju peninggalan arwah kena dudukkan semua waris dan persetujui apa yang nak diperlakukan. Kalau disebutkan, okey kita bagi ke orang, persetujuan mesti semua waris. Jelas? Kalau nak dibakar, persetujuan waris. Kalau nak ditanam, persetujuan waris. Mesti tanya semua persetujuan waris-waris yang ada. Jelas? Kalau ada anak yang tak ada bagi kata putus dan tak dapat dihubungi Ustaz? Kena hubungi juga. Jadi selagi tak dapat bagi kata putus, saya tak boleh buat apa-apalah dengan baju-baju peninggalan arwah. Tapi kalau tak dapat jumpa anak langsung bonda. Memang tak dapat dihubungi langsung. Ada seorang tu memang tak balik, masa arwah ayah dia meninggal pun tak balik dan tak dapat dihubungi. Maka itu kiranya itu dah terlalu lama, maka ikut yang mana ada. Baik, terima kasih. Itu ikut mana yang ada. Baik, terima kasih Ustaz.
Okey, selesai? Wallahu Okay, a'lam. so, dan kita boleh kita esok ada daurah tentang pusaka. Eloklah esok kita kemukakan soalan-soalan yang berkaitan ya. Okey, silakan Ustaz teruskan. Maaf. Betul Ustaz. Kisah selit-selit lah. Apa selit-selit. Dia minta tudung. Gurau Baik-baik. je Ustaz. Tak apa, no problem. Kita kena santai-santai sebab kita tak bersemuka. Kan? Bila kita santai-santai pun kita tak boring lah, bersemuka lain. So bila kita ni dia macam dalam satu konti radio. Konti radio ni dia tak bercakap tapi kita tak dengar orang dengar kita. Tapi kita tak tahu orang tu keadaan ni macam mana. So kita kena kadar yang lebih santai, tak boleh macam kita bersemuka. So bila bonda no just borak, jawab saya tanya, so dia akan jadi lebih nice bila kita berinteraksi. InsyaAllah. Wallahualam, kita pun dah 8.57 dah ni. Mungkin Ya. itulah. Tak apalah, kita masih dalam bab ikhlas. Tak habis lagi. Masya-Allah. Ya, sebenarnya macam itulah. Kalau boleh kita kemukakan soalan yang berkaitan dengan topik perbincangan sepatutnya. Dan kalau nak tanya tentang pusaka ni, eloklah esok. Esok ada daurah tentang pusaka. Itulah siapa kira-kiranya. Ada yang nak bertanya lagi ke? Ustaz. Rabiatul Zukri. Siapa? Itu saya Ada. bonda. Tahu. Yang saya nampak tadi siapa? Dah tutup kot. Bonda, siapa mengajar faraid? Esok Muhammad Nazim. Tanya dia. Ni antara 2 jam tu esok tu, daurah esok tu. Jadi eloklah kita kemukakan mana-mana yang nak bertanya, kumpulkan soalan tu esok. Kalau tak ada kita tutup lah bonda, dah pukul 9. Ya, betul. Dan setakat ini sajalah ya. Saya rasa kita akan sambung lagi pada minggu hadapan insya-Allah. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan pada Ustaz Muhammad Zukri atas kesediaan sudi berkongsi ilmu mengenai hadirkan niat ni dalam segala perbuatan sama ada dalam ucapan sekalipun ya. Dan niat itu memainkan peranan penting sebagai kayu ukur dalam menentukan hala tuju setiap amal sama ada sesuatu amalan itu diterima ataupun tidak. Yang penting untuk kita sentiasa memperbaharui niatlah dan berjaga-jaga dengan lintasan hati supaya terhindar daripada sifat-sifat yang dicela, iaitu sifat riak, wujud dan takabur itu. Dan semoga ini memberikan kita manfaat fahaman yang sahih dalam memahami syariatnya. Dan terima kasih kepada penganjur, penaja dan penyumbang slot program ini. Dan Ustaz, saya serahkan kembali pada Ustaz untuk tutup dulu, tangguhkan dulu slot ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua. Sama Ustaz, jumpa lagi insya-Allah. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama.